Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada 23 Syaban, hari Jumaat, hari yang barakah. Dan sempena hari yang barakah ini, kita mulakan tadabbur kita dengan surah yang baru, iaitu surah Taha. Kita telah menyelesaikan surah Al-Kahfi semalam, dan hari ini kita berada dalam surah kita akan baca surah Taha. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Dan maaf, saya nak tengok komputer saya ni tak dapat lagi line. Okay, sekejap sorry. Takut suara komputer saya lebih besar. Okay, kita berada pada hari ini dengan surah yang baru, itu surah Taha, dan kita ambil pengenalannya. Sebelum saya tengok siapa yang ada dahulu. Ada 7-8 orang. Ada sahabat Maznah Haji Ibrahim, Muhammad Ramli tiba, ada Izzah Aida, ada Nur Hayati Muhammad Ilyas. Assalamualaikum semua. Apa khabar pagi-pagi yang barakah ini, hari Jumaat Ini adalah Jumaat yang kelima tidak melakukan solat Jumaat atas kekangan darurat. Maka kita bagi yang laki-laki lah ganti dengan solat Zuhur. Dan maka kita menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga melakukannya, sebenarnya tidak melakukan solat Jumaat itu atas sebab-sebab yang tertentu. Okey. Apapun, sebelum Bonda memulakan pagi ini, Bonda mengajak sahabat-sahabat syurga sekalian untuk turut serta sama-sama membaca Fatihah dan mendoakan salah seorang sahabat Bonda yang meninggal pada pukul 12.45 malam tadi, ataupun hari inilah malam tadi. Dan mudah-mudahan Allah menerima amalnya dan mengampuni dosanya, dan memasukkannya bersama hamba-hamba yang dikasihinya. Begitu juga ada juga rakan tadi yang hantar sepupu dia meninggal, juga semualah yang meninggal, kita doakan semua di husnul khatimah, dan mereka ditempatkan di syurganya insya-Allah, ditempatkan bersama hamba yang dikasihinya. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Begitulah umur berulang kali pun disebutkan, dan semua juga ustaz-ustaz juga sebutkan bahawa umur itu di tangan Allah. Dan begitu dekatnya Ramadan, tapi dia pergi. Dan alhamdulillah yang pergi pada hari ini, pergi pada hari Jumaat, hari yang memang dinanti-nantikan. Kalau kita maksudnya meninggal, maka kita akan
diberkati salah satu daripada tanda-tanda bahawa kematian itu adalah kematian yang baik. Okey, pertamanya kita masuk terus kepada pengenalan surah Taha. Surah Taha ini dimulakan dengan 2 huruf, iaitu Ta dan Ha. Dia mempunyai 135 ayat. Surah Taha ini adalah Makkiyah. Semalam saya sebut ada di antara surah yang disebut atas nama surah permulaannya, surah Taha. Satu lagi surah Yasin, surah Taha. Dan surah Taha ini mengandungi beberapa pengajaran dan kita lihat dulu sebab nuzulnya lah, sebab kita dah tahu dia sebenarnya surah ini kalau kita lihat di dalam dalam susunannya dalam Al-Quran, dia terletak selepas surah Maryam dan sebelum tu ada surah Kahfi. Kita baca Tadabbur Al-Kahfi, Maryam, kemudian Taha. Bunda dah cerita semalam, pemilihannya bukan atas sebab surah ini ada keistimewaan lain daripada, maksudnya dia lebih istimewa daripada surah lain, kerana semua surah dalam Al-Quran adalah istimewa, tetapi semuanya mempunyai cerita yang tersendiri. Okey, antara yang diriwayatkan sebab nuzulnya, pertamanya pada awalnya Rasulullah apabila melakukan salat, Rasulullah berdiri di atas hujung jari kakinya. Kita kena tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia melakukan solat, selalunya dia membaca surah yang panjang. Kalau dia bersendirian ringan bagi dia, tetapi mungkin tidak bagi orang lain. Jadi kalau dia sembahyang berjamaah, dia jadi imam, tidak sepanjang yang diberi kalau dia sembahyang seorang. Jadi apabila dia berdiri atas kaki, maka bebanan berat badannya itu menekan kakinya. Lalu dia terpaksa ganti-gantikan jarinya itu untuk menahan, mengampu badan yang timbangan badannya. Dan mungkin itu menyusahkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat surah Taha. Nanti kita lihat awal surah Taha itu menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan. Jadi supaya kita merasa bahawa Al-Quran itu, pengajaran Islam itu bukan menyusahkan, tetapi dia sesuai dengan kemampuan. Maka dengan sebab itu Rasulullah pun kembali berdiri dengan tapak kakinya. Maksudnya untuk memudahkan dia. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi, dia sebenarnya tidaklah jauh bezanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menerima wahyu daripada Jibril, dia berusaha untuk menghafaznya. Memang susahlah sebab kita tahu bahawa Rasulullah sebenarnya pada awalnya pun tidak tahu membaca. Apabila turun wahyu barulah dia boleh membaca. Dan dia agak sukar untuk membaca walaupun bahasa Arab, tetapi oleh bahasa Al-Quran itu tinggi. Jadi untuk dia hafal itu satu perkara yang macam dia terpaksa ingat sebab dia nak sampaikan pada para sahabat. Lalu turunlah ayat ini untuk menyatakan bahawa ayat ini bukan untuk menyusahkan, tetapi meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus sabar menunggu sehingga habis surah itu turunkan, barulah dia sampaikan. Maksudnya ada perkara-perkara yang tidak berebut, tidak tergopoh-gapah, tetapi melakukan dengan sebaik mungkin. Itu adalah antara sebab kenapa surah ini diturunkan. Kita sebagaimana yang Bunda katakan dahulu bahawa kalau kita mahu mentadabbur, mahu membaca ayat dan kita mahu memahaminya lebih jelas, maka kita lihat dulu sebab nuzulnya. Okey, itu sebab nuzulnya. Nanti saya dari semasa ke semasa bila kita baca ni, Bunda akan peringatkan lagi.
macam kita baca surah Kahfi dahulu. Kemudian tentang kandungan surah ini pula. Sebelum saya cerita, saya nak tengok ada Nur Hayati, ada Kamisa, ada Fuadah, apa khabar Dr. Fuadah, ada Nutfiah, ada Ummu Amirul, Liza. Ni kawan-kawan saya di USIM dahulu, anak-anak yang dikasihi. Semua terima kasih sentiasa bersama. Saya mohon tolong share sebab kita nak kongsi. Mudah-mudahan dengan share itu mendapat pahala, mendapat mendapat barakah daripada Allah. Kita lakukan sebagai jariah penyebaran ilmu. Terima kasih Ustaz Hamka Idris. Ustaz Hamka pun selalu live dalam Facebook. Dia selalunya live tu dia ada gandingan, jadi bolehlah tengok Facebook beliau malam sampai siang. Hari ni tak ada ya Ustaz, Jumaat boleh jadi. Dan saya nak sambunglah tentang surah Taha, tentang kandungannya. Pertamanya, sebab kita nak tahu bahawa surah ini adalah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Dan menjadi kelaziman surah Makkiyah ini, dia banyak membicarakan tentang akidah, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau surah Madaniyah itu, dia banyak tentang syariat. Ada juga syariat yang diturunkan di Mekah, tetapi dia lebih fokus kepada akidah. Kerana pada waktu itu Islam baru diturunkan dan Allah Subhanahu Wa Taala mahu memantapkan, Nabi Muhammad memantapkan akidah umat semasa itu, terutamanya menerima Islam dan mengembangkan lagi ajaran Islam ataupun menyampaikan kepada yang belum menerimanya. Okey. Yang keduanya, kita lihat dia banyak tentang sejarah Nabi Musa. Nabi Musa dia dialirkan di sungai daripada sejak kecil. Nabi Musa bersama saudaranya Harun melawan Firaun. Itu juga sebenarnya menjelaskan tentang risalah Musa ini adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat nanti ayat 14, dia sebut la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis solat li zikri. Maksudnya memang semua pun dalam sejarah itu pun diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala mahu menerangkan kepada kita bahawa rasul-rasul terdahulu pun diutus untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ahlan Shimah Abu Hassan daripada Miri, Sarawak. Kamisa HMS Singapore. Bertemu kita walaupun kita berjauhan. Kemudian yang kedua ialah tentang tadi saya sebut akidah tentang Nabi Musa. Kemudian kita melihat bahawa di dalam surah ini disambung lagi bagaimana hari kebangkitan akan berlaku. Kita dah baca dalam surah Kahfi, tapi di sini dia sambung lagi dengan beberapa penjelasan lagi yang diterangkan untuk kita meyakini dan mengimani akan berlakunya hari Bi'tsah. Dan seorang penulis tafsir Maudu'i Al-Quran Karim, tafsir surah Taha ni, saya baca Dr. Muhammad Al-Bahi. Dia ada sebutkan di situ bahawa di samping tajuk-tajuk yang diceritakan itu, kita melihat bahawa sebenarnya ayat ini menerangkan tentang bagaimana kita perlu berdakwah. Bagaimana dakwah itu mesti diteruskan dan dilakukan. Mungkin kerana saya bidang dakwah agaknya, saya bonda selalunya aspek dakwah itu akan bonda tekankan untuk kita bicarakan. Dan apatah lagi apabila ada ulama tafsir yang menceritakan tentang perkara tersebut. Dr. Muhammad Al-Bahi ada menyebutkan
prinsip dakwah yang disebut dalam surah ini ada 5, dia kata. Ada 5 perkara, ya. Hamisah ni dulu pelajar jabatan dakwah, Shima juga pelajar jabatan dakwah, itu semua da'i-da'i. Dan anda semua juga da'i, ya. Kita ni semua pendakwa, belajar bidang dakwah ataupun tidak. Cuma saya sebut kerana nampaknya bekas pelajar saya bidang dakwah ada, jadi kita peringatkan kembali lah, dulu dia dah belajar semua benda ni. So, apa yang ditulis, apa yang diterangkan, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dakwah dalam surah Taha ini mengikut pandangan Imam pandangan Al-Bahi, dia kata perkara pertama ayyasbura ala izaihim bil qaul ala iddiaihim al batil bi sya'nihi. Dia kata hendaklah ayyasbira, hendaklah sabar ke atas penyiksaan ataupun dakwaan-dakwaan batil mereka. Ya, disebut dalam ayat 130, fasbir ala ma yaqulun. Kita akan sampai nanti. Cuma kita hari ini melihat kandungannya. Di antaranya ialah sifat yang mesti ada pada seorang da'i. Dia sabar. Kenapa kita perlu sabar? Kerana apabila kita berdakwah, kita akan berdepan dengan golongan-golongan yang menentang, golongan-golongan yang tidak menerima. Dia rejection, ya. Kalau kita selalunya peniaga-peniaga online, peniaga MLM, dia cukup faham perkataan rejection ni. Sebab MLM ni selalunya payah sikit, orang bukan payah nanti marah pula. Maksudnya selalu dapat rejection tapi mereka tabah. Tapi kalau kita orang dakwah, lebih lagi tabahnya. Kerana untuk berbuat kebaikan bukanlah semudah yang kita sebut. Apabila kita berdakwah, ada macam-macam yang sampai kepada kita. Sama jugalah Bonda nak sebutkan ni, Bonda Live ni adalah salah satu usaha dakwah. Dia memang ada kekangan-kekangan. Sama ada kekangan itu daripada diri sendiri, kekangan dari luar, mesti ada. Bukan kekangan itu kadang-kadang berat, kadang-kadang tidak. Bonda rasa sepanjang saya live ni tak ada pun kekangan yang berat. Tapi kadang-kadang bila selang sehari rasa macam alamak, nak buat ke tidak hari ni, nak buat ke tidak, boleh ke. Jadi sebab itu Bonda selalu tulis Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa. Sebab itu adalah satu semangat pada diri bahawa saya mesti buat hari ni. Kalau kita tangguh sekali, dia akan terus, dia akan menjadi mudah untuk menangguh. Kerja begitu. Jangan sekali kita tangguh. Kalau kita tangguh, dia akan jadi seronok untuk tangguh. Jadi kita buat selalu. Itu kekangan diri sendirilah. Satu lagi, sebab kita apabila nak berdakwah, kita kena banyak membaca, kita kena banyak merujuk kitab yang sahih, hadis yang sahih. Kadang-kadang rasa tak sempat. Sebenarnya sempat saja kalau kita, malah itu adalah hikmah yang besar kalau kita mahu menyampaikan ilmu. Dia kembali kebaikan banyak kepada penyampai kerana dia juga akan lebih belajar sebenarnya. Betul lah. Kadang-kadang macam semalam, berturut hari, semalam saya live. Malam tadi live juga. Live bersama dengan sebagai tetamu lah kepada Mantap Travel, Ustaz Zaidi, Ustaz Zamri Mantap. Dan pagi ni live lagi. Jadi di mana waktu untuk membaca. Alhamdulillah, Allah beri ruang. Itu satu. Satu lagi, ni saya nak tunjuk contoh saja yang dekat. Kadang-kadang ada orang suka kita punya live. Ada orang kata bagus. Ada orang kata rajinnya. Perkataan rajinnya tu pun macam kadang-kadang, yelah, kita jangan bersangka buruk. Bunyinya macam perli lah orang kata. Tapi saya selalu mengambil positif. Mungkin dia cakap bagus sebenarnya. Bukan perli pun. Jadi hilangkan semua apa yang ada dalam fikiran. Macam juga orang kata, tak lama glamour lah tu. Macam kita ni nak cari glamour sebenarnya. Saya rasa kalau saya nak cari glamour bukan live di Facebook ni. Banyak benda lain yang boleh membuatkan kita glamour. Jadi itu semua kalau kita buat dia kekangan, kita tak akan buat. Kita akan fikir, alamak,
orang pandang apa. Kita asyik baca pandangan orang yang sebenarnya mungkin salah pembacaan kita. Sejauh mana kita boleh baca apa yang ada dalam pemikiran orang lain. Jadi kita fikir positif. Kita letakkan positif pada diri kita sebagai seorang yang ingin berdakwah. Kita ingin menyampaikan ilmu. Maka kita tanya diri kita, apa matlamat sebenarnya? Kenapa saya nak buat? Bukan apa orang kata. Tetapi apa yang Allah suruh, apa yang Rasulullah suruh, apa yang perlu, apa kewajipan kita, kita mesti lakukan dengan sebaiknya. Alhamdulillah, kita boleh lakukan dengan yang terbaik. Satu lagi, mungkin kita kecewa. Alamak, viewers pun nak sampai 500 pun kerik orang kata. Tetapi saya memang Bonda sentiasa memujuk diri. Daripada awal lagi Bonda sebut, tidak semestinya kita dapat viewers beribu-ribu itu dapat hidayah. Mungkin sama je banyaknya yang mendapat hidayah dengan viewersnya yang sikit. Jadi harapan lah, mudah-mudahan saya, sebab Bonda tengok ada nama-nama yang memang sentiasa ada. Contohnya Nolin, Mazna, Kamisa, Shima, ramai lagi yang saya nampak, Nur Ashikin, Abu Bakar. Memang dia sentiasa ada, dan itu memberi semangat pada saya bahawa ada orang yang follow, ada orang yang ikut sebenarnya. Saya rasa macam kurang ataupun rasa bersalah kalau saya tak live. Nanti mereka akan menunggu. Begitulah kita share, bukan kita nak mengajar. Kita share, kita kongsi, kita sama-sama baca macam Bonda sebut tadi. Itu dakwah. Jadi kalau itu tadi perbandingan dengan apa yang berlaku sekarang. Kalau sekiranya anda sahabat sekalian berdakwah dan mendapatkan kadang-kadang kata-kata yang kurang menyenangkan, kita letak bahawa kita lakukan ini kerana perintah Allah. Kita kena sabar. Kerana dia memang sebut fasbir ala ma yaqulun. Maka sabarlah dengan apa yang mereka kata. Nanti kita sampai ayat tu kita baca lebih jelas lagi. Perkara yang kedua dia kata ayyusabbiha bihamdi rabbih. Dia kata hendaklah sentiasa bertasbih dan memuji Tuhannya. Dan wa yatazakkarahu bis-sana, dan memuji Allah. Fi kulli waqtin hatta tatayyib. Maksudnya kita sebagai seorang dai ni sentiasa menyebut Allah, sentiasa istighfar, sentiasa membaca alhamdulillah, sentiasa bertasbih subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Keluarkan zikir-zikir yang banyak. Sebab zikir itu adalah sebenarnya penenang hati. Tatma'innul qulub, boleh menenangkan hati. Kerana kita dengan cabaran-cabaran macam saya kata tadi, dengan ejekan, dengan perlian dan sebagainya, kita istighfar banyak-banyak. Kita istighfar. Mudah-mudahan Allah betulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah luruskan niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita niat itu akan berterusan hingga akhir. Dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada orang yang kita sampaikan dakwah tadi. Sebab itu dia kata, maka sentiasalah bertasbih, bertahmid. Nanti kita jumpa ayat tu juga. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams. Sebelum naik matahari. Baca. Ingat tuan-tuan, puan-puan, sahabat syurga sekalian. Nanti ada yang kata, saya bukan ustazah nak berdakwah. Ingatlah, kita ibu bapa, pendakwah paling dekat dengan anak-anak kita. Pendakwah sepatutnya paling committed untuk melakukannya kepada anak-anak. Jadi nanti kalau ada kadang-kadang kita rasa, alamak, budak-budak ni saya cakap tak nak dengar, saya suruh ngaji tak mau, saya ajak tadarus tak mau, saya buat begini tak boleh.
Maka banyakkan istighfar, banyakkan tahmid, banyakkan subhanallah. Doa lembut hati. Sebab itu orang kata, kita pernah tak dengar orang kata, surah Taha ini adalah surah pelembut hati. Sebab ayat-ayat yang terdapat di dalamnya adalah untuk menunjukkan bagaimana cara untuk melembutkan hati. Bukan melembutkan hati itu maksudnya suruh untuk menarik mereka dengar je cakap kita, betul atau tidak, itu salah. Maksudnya lembut hati untuk taat kepada Allah. Lembut hati bila kita ajak anak kita berbuat baik. Lembut hati bila kita kita mahukan sesuatu yang baik. Itu di antara keperluan ataupun di antara surah yang disebut ini. Kemudian nanti kita akan cerita bagaimana Al-Quran ini boleh melembutkan hati seseorang. Kemudian perkara yang ketiga dikata, Allah yatatalla' ila ma ladal qillah min az-zu'ama. Janganlah kita terintai-intai ataupun ini dah sebut dalam surah Kahfi ada juga. Kita fokus ataupun kita hanya nak berdakwah kepada para pemimpin. Kita hanya nak berdakwah kepada orang yang ada harta, ada pangkat. Kita mahukan keduniaan, kita mahu balasan dan sebagainya. So inilah yang sebenarnya perlu kita ingat. Bukanlah kita berdakwah itu kerana nakkan harta. Kerana nakkan imbalan. Kalau duduk di rumah buat live, tak perlulah nak bagi tambang, betul tak? Tak perlu keluar duit. Duduk saja depan komputer. Sebab itu memang niatnya bahawa dia nak menyampaikan ilmu. Bukan mencari duit. Bukan mencari pangkat. Bukan berarti kalau you berdakwah depan komputer ni, mengajar pada rakan-rakan ni yang guru yang bercuti, tu dakwah juga tu. Kepada pelajarnya itu kerana kerana nanti boleh dapat pujian dan sebagainya, tapi malah dapat cercaan pula. Itu biasa. Itu kita kena sabar. Kita kena sabar. Jadi di sinilah letaknya bagaimana sebenarnya dakwah itu perlu dijalankan. Jadi yang pertama tadi kita kena sabar, yang kedua kena banyakkan tasbih tahmid, yang ketiga jangan kita fokus. Kalau kita nak ngajar, kita ngajar anak orang kaya saja. Kita ajar semua. Anak orang kaya kita ajar, anak orang miskin kita ajar, anak yang duduk gelandangan pun kita ajar juga. Kerana kita berdakwah juga. Kerana mereka adalah juga sasaran dakwah kita. Kita boleh pilih. Kemudian yang keempat dia kata ayyamura ahlahu bis-salati. Ini penting ni. Hendaklah kita suruh ahli keluarga kita solat. Ba'da'an basyara adah. Kita nak suruh orang lain solat. Kita kena suruh anak kita dulu. Sebab keberkatan bukan saja dia itu kewajipan. Yang pertamanya dia wajib. Kewajipan. Dan seseorang yang duduk satu rumah dengan orang yang tidak salat dan tidak menyuruhnya, dia juga akan mendapat dosa daripada ketidaksolatan orang yang serumah dengannya. Maka satu lagi, barakah, rahmah rumah itu hilang sekiranya ada yang tidak solat. Sebab itu kita kena sebagai seorang da'i, kalau kita mahu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ingat tu, orang yang satu rumah dengan kita mesti semuanya salat. Sehingga pembantu rumah kita pun. Saya pernah ada pembantu rumah yang tak nak solat. Alasannya nanti kalau dia solat, dia kena mandi lama dan kerja tak siap. Saya pun kata, saya ni majikan, kalau awak tak kerja kerana solat, saya tak marah, maka kamu bolehlah, tak apa. Dan satu lagi, maksudnya saya bertanggungjawab atas solat dia. Tapi memang susah lah
kalau orang tu tak nak solat, saya pujuk juga dia solat. Kejap bila kita marah dia solat, bila kita solat, akhir-akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu macam mana dia boleh berhenti kerja sebab dia datang harian. Tapi still saya sentiasa mendoakan mudah-mudahan dia solat, sebab dia cerita dengan bonda dia solat kalau di rumah, dia solat dengan suami dia solat masa duduk dengan orang lain, dia solat. Cuma dia tak solat kalau kerja. Ini masalah. Jadi bukan pembantu rumah saja. Semua kita ni kadang-kadang khayal dengan kerja di office kita tu, maka kita tidak solat. Na'udzubillahi min zalik wal iyaz billah. Kena solat. Bagaimana kita nak berdakwah kalau tak solat? Dan yang kelima dia kata, Allah yataza'za alaihi salam anil iman biwuqu'il ba'ts wa qiyamus sa'ah mahma jadala bi sya'nihal kafirun. Tidak ada rasa gentar apabila kita bercerita tentang hari pembalasan dan orang sasaran tu menolak orang kafir lah. Tak semestinya, kadang-kadang orang Islam pun ada juga. Maka kita kena kuat, kita kena tahan dengan kata-kata itu. Dan contoh yang Bunda nak sebutkan, kita dalam orang Islam sendiri, bukan orang kafir, bila kita contoh kita ajak dia puasa, ajak solat, ajaklah tentang syariat Islam, atau beritahu apa-apa dalam Islam begini, dia kata, apa nak ambil tahu sangat hal saya? Itu hal saya dengan Allah. Ini rejection yang selalu kita terima, kita tak sedar. Kadang-kadang dia cakap belakang kita, tapi sampai pada kita. Kadang-kadang dia tulis, kita baca. Contohnya dia kata kubur lain-lain. Ni Bonda dah sebut dah. Sebab kubur lain-lain dah, itulah kita kena dakwah pada dia. Sebab kalau masuk kubur sama, kita boleh tolong jawab, kita boleh tolong pukul ular yang gigit dia. So kalau lain-lain, dia akan menahan sendiri di dalam kubur itu. Na'udzubillah waliyazubillah. Jadi sebab itu apa sahaja golongan sasaran sebut, selagi mana dia bernyawa dan kita bernyawa, kita kena sampaikan. Kita jangan gentar dengan jawapan-jawapan yang menyedihkan ataupun menyakitkan. Dan kita jangan pula keluarkan perkataan yang menyakitkan. Jangan kita balas. Bunda selalu fikir macam ni untuk pujuk hati. Allah Subhanahu Wa Taala masih belum buka hatinya. Dia jahil. Kita jangan fikir dia ni belajar bukan main tinggi lagi, tapi takkan tak faham kita cakap. Dia jahil bab tu. Jadi kita kena sampaikan. Masalah dia nak dengar perkara yang kita sampaikan atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Kita doa banyak-banyak. Nanti dalam ayat-ayat yang seterusnya yang akan kita baca ni, ada lagi cerita-cerita tentang dakwah. Jadi untuk peringatan kita, itulah di antara ayat-ayat yang menyeru supaya kita berdakwah di dalam di dalam berdakwah, dan ada perkara yang perlu kita lakukan. Jadi nanti kalau orang tanya macam mana saya suruh anak saya buat macam ni, susah, ingat kena tasbih, tahmid. Kena sentiasa baca subhanallah, alhamdulillah. Tengok anak baca, mengaji, alhamdulillah, subhanallah. Dia dengar pun rasa tenang, rasa bahagia. Apatah lagi kita yang terus merasa bahagia. Okey. Selepas ini saya nak ceritakan pula bagaimana ayat ini boleh meruntuhkan keegoan seorang kafir, seorang musyrik yang sangat bengis, yang sangat ganas, mahu membunuh Rasulullah sehingga dia menjadi sahabat dan khalifah, iaitu dah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu kita selalu dengar ramai ustaz-ustaz yang ajar, kalau mereka mengadu anak dia degil dan sebagainya, kata baca surah Taha ayat 1 hingga ayat 4 ataupun ayat 5, sehingga Ar-Rahman ala arsy istawa tu.
Jadi kita baca ayat itu sebagai pelembut hati supaya mereka jadi baik, supaya mereka mahu menerima nasihat-nasihat. So ini juga kita baca untuk dakwah, kerana dia ada cerita, ada kisah sebenarnya. Bukan kita saya nak beritahu baca ayat ini dan sebagainya. Latifah Kasim, ada Bushra Ali, ada Balqis, Haryati. Okay, Haryati. Okay, semua sekali terima kasih ya, tolong share. Mudah-mudahan kita apabila share ni kita boleh sebarkan ilmu sebanyaknya. Share pada grup, buat watch party, ramai orang dengar, insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak hari ni kurang, mungkin hari ni hari Jumaat, orang fokus, mungkin belum habis baca surah Kahfi kot, sedang baca, kita bersangka baik. Banyak perkara-perkara yang perlu dilaksanakan pada hari ini. Maka selesaikan Wan Nur Fadilah. Okey, bagaimana cerita Sayyidina Umar Al-Khattab tadi? Sayyidina Umar Al-Khattab ini sebagaimana yang diketahui dalam sejarahnya, bahawa dia adalah asalnya seorang musyrik yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu hari dengan pedang terhunus, maksudnya memang dalam cerita itu bahawa dia memang sudah bersedia untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar daripada rumah menuju mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya, kerana pada anggapan dia Nabi Muhammad telah menodai agama nenek moyang mereka. Dan dia tidak mahu Nabi Muhammad itu terus-terusan menjalankan dakwahnya yang sudah mula diterima oleh kaum Quraisy dan musyrik Makkah waktu itu. Dalam perjalanan mencari Muhammad, dia berjumpa dengan seorang Bani Zuhrah, kalau tak silap saya. Lalu namanya Ibn Naham, tak ingat dah. Dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, kau mau ke mana?" Nampak kan dia jalan macam marah, bawa senjata. Dia pun kata, "Saya mau cari Muhammad. Saya nak bunuh dia. Saya nak halang dia daripada dia berdakwah kepada masyarakat kita." Lalu wakil ataupun orang Bani Zuhrah ini pun berkata, "Bagaimana kamu mahu marah kepada Nabi Muhammad, sedangkan dia membawa perkara yang benar, sehingga adik kamu pun dan ipar kamu pun telah menerimanya, telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah berita itu amat menggeramkan, bukan sedih, amat menyesakkan perasaan marahnya, membangkitkan perasaan marah lagi kepada Sayyidina Umar. Dan dia telah mengubah daripada mahu pergi bertemu dengan Muhammad, mencari Muhammad untuk membunuhnya. Dia mahu membuktikan benarkah adiknya dan iparnya ini telah menerima dakwah Muhammad, telah menerima agama, telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak kira, dia mungkin akan membunuh adiknya yang bernama Fatimah dan juga iparnya, dan dia pun berjalan menuju ke rumah Fatimah, adiknya. Sampai di rumah Fatimah, dia mendengar Khubab, sahabat ni, sedang mengajar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran, iaitulah surah Taha. Dan dia mengetuk pintu rumah
Fatimah. Dia pun masuk Hubab lari bersembunyi kerana dia takut. Orang semua takut. Adiknya pun takut dengan dia. Ipar dia pun takut dengan dia. Hubab pun takut. Jadi pada awalnya bila ditanya, apa yang kamu baca tadi? Dia kata, Fatimah menjawab, tidak, kami berbual-bual. Dia tak cerita bahawa dia baca. Kerana dia takut bahawa nanti, bukan takut maksudnya dia takut bila dia beritahu dia akan dibunuh dan dia belum sempat lagi mendalami ayat Quran tadi. Kemudian dia rasa tidak benar kerana dia dengar adiknya itu sedang membaca sesuatu lah. Masa tu dia tak terima lagi Quran. Dia dengar Hubab ni mengajar dan dia dengar apa yang dia baca. Lalu dia tanya, boleh tak saya nak baca apa yang kau baca tadi? Tunjukkan pada saya. Lalu Fatimah kata, wahai abangku. Agaknya lah saya ajuk saja. Ataupun Ya Umar, Arab ni tak panggil wahai abangku, selalunya dia sebut nama. Wahai Umar, kamu tidak bersih untuk memegang Quran ini. Mestilah orang yang bersih. Maka pergilah kamu membersihkan diri. Dia tak tahu lagi wuduk tu bagaimana waktu itu. Tetapi dia terus membersihkan diri dan terus membaca. Arab kan, of course dia tahu baca Quran tu. Dan dia bacalah surah Taha yang dibaca oleh adiknya tadi. Lalu Allah memberi hidayah kepadanya dan dia terpegun melihat kehebatan Al-Quran, melihat kehebatan kandungan ayat yang dia baca. Hatinya muda reda. Hatinya telah berubah daripada seorang yang bengis, seorang yang terlalu marah, yang pada asalnya mahu membunuh Rasulullah, tiba-tiba menjadi lembut, tiba-tiba menjadi rasa bersalah, tiba-tiba rasa bagaimana tingginya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya Al-Quran, bagaimana indahnya ayat yang disampaikan, memberikan bagaimana benarnya, itu yang pertama sekali. Bagaimana benarnya ayat-ayat yang disampaikan kepada umat manusia. Disampaikan kepada kaumnya yang kaumnya ingkari. Jadi daripada situlah maka dia berubah hati. Sayyidina Umar berubah hati dan terus percaya dan pergi berjumpa Nabi Muhammad dan mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada situlah dia berjanji bahawa demi Allah saya akan mempertahankan Islam. Saya akan menyebarkan Islam dan akan mempertahankannya. Maksudnya sesiapa yang melawan ajaran Islam dia akan lawan. Tadi dia nak lawan Muhammad. Sekarang dia nak sokong. Hasil daripada dia mendengar ayat ini. Sebab itulah bunda sebutkan bahawa ayat ini memang ada cerita di sebaliknya, cerita benar. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, kita kena lihat bahawa kalau kita memahami ayat Quran, tak kiralah surah mana pun, kita akan boleh menjadi tenang. Kita boleh menjadi faham. Kita boleh menjadi mengawal emosi kita. Kerana ayat-ayat yang disampaikan itu boleh menenangkan. Jadi dalam suasana berkawal lah ataupun menyendirilah, terkurung, tidak terkurung sangat di rumah je pun, maka kita gunakanlah sebaik mungkin untuk membaca ayat-ayat suci, membaca Al-Quran, fahami. Sebab itu bunda juga selalu sebut kita fahami itu dengan erti kata membacanya dengan menghayati maksudnya. Dan tengok pukul sebab belum lagi. Okey.
Sebelum saya sambung, sebab kita nak baca sikit surah Taha ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar itu. Kita baca hari ni, kalau dapat 5 sampai 5 ayat kita selesaikan, kerana kita rasa teruja kita untuk tahu apa sebenarnya yang didengar oleh Sayyidina Umar itu, sehingga Sayyidina Umar benar-benar boleh berubah hati, boleh merasa merasa benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf, saya minum dulu. Okey. Kita ada Nur Hamizah Muhammad Said, ada Ahmad Aminur Rashid. Ni pakar bidang halal haram ni, dah halal makan halal. Kita panggil Abang Halal. Terima kasih Cik Ahmad Aminur Rashid. Okey. Kita saya kembali kepada surah ini. Apa surah ayat 5 ayat yang pertama dalam surah Taha. Bagus ni. Tolonglah hafal. Hari tu Bunda sebut kita hafal 10. Dah hafal belum? Surah Al-Kahfi untuk mengelakkan sesaan Dajjal. Hari ni kita lihat kita baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Kita lihat maksudnya. Memang dia untuk melembutkan hati. Jadi ini kita boleh doa. Kalau kita berdakwah, mudah-mudahan dakwah kita diterima. Kalau Abang Halal nak sampaikan benda ini, jangan ini yang ada halal, ini yang tak halal. Kadang-kadang ada orang tak nak dengar. Bacakan ayat ini, mudah-mudahan mereka pilih yang halal apabila mahu makan, memakai dan sebagainya. Pakai pun ada juga yang halal, ada yang tidak halal. Kita makan saja. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ada 2 huruf di situ. Huruf Ta dan huruf Ha yang menjadi nama kepada surah ini. Dan surah ini dimulai dengan 2 huruf, Ta dan Ha. Kita jumpa banyak awal surah yang dimulakan dengan huruf. Dan kita tidak, semua ulama tafsir menjelaskan bahawa hanya Allah yang tahu maksud huruf-huruf yang dia sebut di awal surah. Dan sebenarnya cuba kita lihat ni, kalau kita baca Nun wal Qalam, Alif Lam Mim, kita baca Taha, baca itu pun sudah ada zuknya bahawa kita akan peringatan pada diri bahawa selepas ini ada ayat turun daripada Allah. Taha itu pun daripada Allah, mahu memberi peringatan kepada kita. Lalu ayat yang pertama dia tadi Taha. Ayat yang kedua, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan ayat ini, iaitu ayat Al-Quran ini, ke atas kamu, alaikal Quran, ke atas Quran, untuk kamu menjadi susah, untuk menyusahkan kamu. Tadi kita baca sebab nuzul dia kan. Bila Rasulullah berusaha payah bercara berdiri solat, Allah kata jangan kamu menyusahkan diri. Jadi di sinilah oleh kerana ayat Quran itu, walaupun ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, tetapi untuk semua. Kita kena ingat bahawa Al-Quran itu bukan untuk menyusahkan kita. Bukan untuk bukan Quran, maksudnya apa sahaja diperintah dalam Al-Quran itu bukan menyusahkan kita. Bersedekah itu bukan menyusahkan kita. Pergi haji, umrah itu bukan menyusahkan kita. Malah kalau kita bercerita tentang solat, contohnya solat Jumaat. Sekarang tak solat Jumaat. Allah tidak paksa. Allah tidak suruh kalau dia menyusahkan. Memang menyusahkan dah kalau kita nak solat Jumaat juga dalam suasana kita berdepan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan kita tahu bahawa kalau kita ada
interaksi antara seseorang yang ada jangkitan akan berjangkit dan lebih meluas dan meluas lagi. Maka kalau nak solat juga, itu namanya kita mahu menyusahkan diri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran itu bukan diturunkan untuk menyusahkan. Sebab itu kita berusaha, kita gantikan solat jamaah di masjid dengan solat jamaah di rumah. Kita, sebab memang dalam hukum solat Jumaat yang wajib pada lelaki itu, ketika darurat boleh diganti dengan solat zuhur. Jadi inilah masanya dia diganti dengan solat zuhur. Dan kita pula bila dengar, kita selalu dengar, kalau 3 kali tak solat zuhur maka ini sudah salah dari segi hukum kita dan sebagainya. Itu sekiranya suka-suka ataupun sebabnya tidak munasabah untuk tidak solat sebanyak 3 kali ataupun disengajakan mencari sebab. Sekarang masuk hari ini adalah masuk hari kelima. Kita tidak ada solat Jumaat. Kita tidak dengar khutbah Jumaat. Maka itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan Quran sebagai dustur kamu, perlembagaan kamu untuk menyusahkan kamu. Tidak. Jadi kita melihat bahawa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sesuai, yang boleh diikuti oleh semua pihak tanpa menyusahkan diri sendiri. Dan ada yang dikatakan hukum darurah, ada yang dikatakan hukum sebab itu Allah memberikan ilmu kepada para fuqaha kita yang bukan hanya memberikan hukum dengan saja-saja beri hukum. Mereka telah mengkaji, mereka telah membaca, mereka telah melihat dan sebagainya untuk memberi ijtihad apa yang sepatutnya kita lakukan kalau berlaku begini. Dahulu tidak berlaku, tidak ada coronavirus macam ni. So tak adalah kita dengar tidak solat Jumaat ataupun tidak jemaah. Tetapi ada yang kita boleh buat perbandingan. Contohnya, ketika hujan lebat, hadis Rasulullah ada menyebutkan boleh salat di rumah. Kan? Itu cerita hujan lebat tak berhenti kerana waktu itu mungkin kemudahan untuk pergi ke masjid susah. Tetapi sekarang ini, kalau kita mahu ke masjid walaupun ada kereta, walaupun ada apa, kita tidak boleh pergi. Kerana bukanlah kereta, bukan kenderaan, bukan pakaian yang boleh boleh menyelamatkan kita daripada penyakit. Jadi kita kena ingat itu. Kemudian ayat yang ketiga, illa tazkiratan liman yakhsha. Jadi Allah kata ayat tadi, tidak aku turunkan kata Quran untuk menyusahkan, melainkan dia adalah peringatan liman yakhsha, bagi mereka yang takut. Mereka yang takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Maksudnya mereka yang patuh. Mereka yang sentiasa taat kepada Allah. Dia tidak menyusahkan. Jadi sebab itu tadi cerita tentang salat Rasulullah. Solat dibaca panjang. Sebab itu disebutkan kalau kita baca surah dalam ketika solat selepas Fatihah tu ada surah. Kita baca, bukan kata kena baca yang pendek, bukan juga kata kena baca yang panjang, tetapi kena baca yang di kemampuan kita. Sebenarnya kemampuan tu pun kita kena belajar juga. Sebab kalau kita memang tidak mahu untuk mampu, maka selamanya kita baca Qul Huwallahu Ahad saja. Kerana itulah pendek. Nak pendek lagi baca Inna A'tainakal Kautsar. Bukan berarti ayat pendek itu tidak bagus. Bagus. Kalau kita jadi imam kepada anak kecil, bolehlah baca yang itu. Kasihan mereka tidak boleh membaca panjang. Kalau bulan Ramadan dah dekat ni, kadang-kadang dulu ada di masjid mereka memang panggil
imam yang hafaz Quran. Mereka akan panjang. Dan kalau boleh mereka nak habiskan 1 juzuk pada 1 malam untuk tarawih. Dan adalah yang tidak tahan. Adalah yang kata susah. Okey, begini. Memang Al-Quran itu tidak menyusahkan kita. Salat itu tidak menyusahkan kita. Tetapi illa tazkiratan liman yakhsha. Peringatan kepada orang yang takut, orang yang patuh. So bagaimana kita mahu patuh? Kalau kita kena belajar sikit-sikit bukanlah semalam baca qul huwallahu ahad atau sepanjang masa kita baca qul huwallahu ahad. Tiba-tiba hari ini imam baca surah Al-Baqarah yang panjang. Sekali berdiri baca 3 muka surat. Berdiri lagi sekali 3 muka surat. So ataupun saya nak sebut sebenarnya 1 muka surat. Kalau baca 3 muka surat tu maknanya berapa rakaat saja tarawihnya. Jadi kita cuba kita berusaha sebenarnya. Kalau kita sembahyang seorang diri di rumah, kita cuba belajar untuk membaca surah yang panjang. Hari ni kita baca qul huwallahu ahad. Besok baca qul ya ayyuhal kafirun. Dia panjang sikit. Lusa baca wadduha. Naik lagi al-fajr. Naik lagi baca dan jadi makin sikit makin panjang. Sebab kita tidak mahu juga. Oleh kerana baca surah yang panjang lalu tak mahu solat. Sebab kata tak larat. Itu tak mahu. Kita pun tidak. Sekarang kita banyak jamaah dengan anak-anak. Elok bincang sebelum solat tu. Okey. Hari ni Abah nak baca ayat sekian ayat. Boleh kan? Ataupun kita kata, okey, hari ni kita mula baca ayat yang panjang sikit. Sekian ayat. Besok ni kita ingat lagi. Tambah lagi 1 ayat. Tambah lagi 1 ayat. Supaya dia bermula sedikit-sedikit. Ini kaedah untuk memudahkan kita membaca ayat yang panjang. Begitu juga sebenarnya bukan dalam solat saja. Kalau kita mengaji, bukan kita mengaji hari ni kita baca 3-4 juzuk. Lepas tu setahun pula baru baca lagi. Itu tidak bagus. Sebab sebaik-baik perkara ialah yang berterusan. Yang sentiasa kita lakukan. Jadi kalau rasa badan ini tidak sanggup, kita bacalah 5 ayat dulu. Tetapi setiap hari ada 5 ayat. Setiap lepas solat 5 ayat dan berterusan. Setelah berterusan mungkin 3 minggu, 4 minggu kita tambah menjadi 6 ayat. Buat lagi sehingga kita rasa dia mudah dan kita boleh teruskan. Ini tidak baca malam ni Yasin 3 kali. Minggu lagi 1 pun belum tahu baca lagi. Malam ni baca semua Al-Kahfi baca, Mulk baca, ini baca, itu baca. Tetapi lepas itu tunggulah 3 bulan lagi. Itu sebabnya mungkin masa kita dalam PKP ni lah kita cuba berusaha untuk membiasakan diri membaca, menyentiasakan ataupun sentiasa istiqamah di dalam amal ibadah kita walaupun sedikit, dan bolehlah kita tambah sedikit-sedikit. Okey, maaf saya rasa masa sudah agak lewat. Saya nak baca sampai ayat yang 5 sebenarnya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Tanzila, dia diturunkan daripada pemilik bumi dan yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi. Sebenarnya ada tujuan Allah sebutkan bahawa dia, ayat Quran ini turun daripada yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi. Ini untuk memberi kesedaran kepada pembaca. Dia bukan daripada Nabi Muhammad, tetapi yang menjadikan. Saya dah cerita dah sebelum ni. Bukan mudah. Memang satu keajaiban, memang satu tanda kebesaran Allah menjadikan langit dan bumi yang tinggi. Al-ula tu disebut tinggi sebab kalau ketinggiannya itu menjadi bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkara yang begitu
mengkagumkan, ya. Memang tidak ada yang mampu melakukan begitu. So, okey. Ayat yang kelima ni saya akan sambung hari Selasa, ya. Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kerana ada sedikit penghuraian tentang itu, iaitu Allah itu bersemayam di atas arasy. Sebab ada penghuraian bagaimana kaedah Allah bersemayam di arasy. Mudah-mudahan hari ini kita faham saja bahawa Allah bersemayam itu bukan bersemayam macam kita, bukan duduk macam kita, tetapi sesuai dia sebagai Allah yang tidak bertempat, sesuai Allah yang tidak ada jasad, maka kita imani yang itu. Dan nanti saya akan sambung lagi nanti pada hari Ahad, hari Ahad insya-Allah kita jumpa lagi. Saya minta maaf kerana terlajak sikit masa. So saya ringkaskan, hari ini kita belajar tentang baca tentang pengenalan. Ayat ni 135 ayat, diturunkan di Makkah dan ada sebab nuzulnya. Saya akan ulang-ulang sentiasa nanti. Dan ada juga cerita tentang Saidina Umar dan ada kandungannya. Kandungannya itu termasuklah apa yang sepatutnya dilakukan oleh para pendakwah. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita semua da'i, bukan ustazah yang beri ceramah tu saja yang pendakwah, bukan ustaz yang pergi masjid-masjid ceramah tu, bukan ustaz-ustaz yang mengajar kat sekolah tu saja dakwah, tak da'i, tapi kita juga pendakwah. Kita ibu bapa khususnya adalah da'i yang paling utuh, yang paling ampuh kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada isteri kita. Maka sifat-sifat yang disebutkan di dalam surah ini perlu ada di dalam diri seorang da'i. Pertamanya, hendaklah kita sabar menerima sekiranya ada perkataan-perkataan yang menyakitkan. Yang kedua, kita kena bertasbih dan bertahmid sentiasa. So, begitulah nanti kita akan sentiasa solat, sentiasa mengingat bahawa Allah itu satu. So, itu di antara yang perlu kita ingat sebagai seorang da'i. Saya sebut lagi sekali, ibu bapa adalah da'i yang paling ampuh, da'i yang paling banyak tanggungjawab kepada anak-anaknya untuk berdakwah. Okey? Jadi kita akhirilah pertemuan kita pagi ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, selamatkan kita. Kita buat doa selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa an-najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.